Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita pada petang ini, insya-Allah ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Surah Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami benar-benar pasti membantu. Itu maksudnya, sesungguhnya kami benar-benar untuk pasti membantu rusulana, rasul-rasul kami, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari penemuan saksi-saksi, yakni hari akhirat. Kalau kita dengar maksud terjemah dia, sesungguhnya kami tetap membela serta mempertahankan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari saat bangkitnya saksi-saksi, yakni pada hari akhirat. Ini Allah berjanji akan menolong rasul-rasulnya, akan menolong pengikut-pengikut rasul yang mengikuti rasul-rasul, beramal cara-cara rasul beramal pada dunia lagi dan pada hari akhirat. Ayat ini dipanggil ayat pujukan Nabi dan pujukan untuk orang-orang yang beriman. Yakni sesiapa yang terlibat dengan mengaji Quran, memahami Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, dan Al-Quran cerita juga bab amalan-amalan Nabi dan hadis-hadis Nabi pun, maka golongan-golongan ini pasti Allah tolong dunia dan tolong pada hari akhirat. Itu maksudnya. Maksud dia di sini, sesiapa yang terlibat dengan pengajian Quran, pengajian memahami Al-Quran, akan timbul kebencian di kalangan orang-orang lain. Pasal pengajian Quran cerita bab tauhid. Jadi golongan-golongan orang yang tak suka dengan tauhid, yakni golongan-golongan yang suka dengan tawassul yang tidak dibenarkan, suka dengan perkara-perkara bid'ah, suka dengan dunia-dunia, golongan ini pasti marah pasal ayat-ayat Al-Quran cerita bab perkara-perkara yang bertentangan dengan tiga perkara tadi. Jadi Allah memberi jaminan, jangan takut, jangan risau. Selagi kamu baca Quran, faham Quran dan beramal dengan seperti mana Quran kami, pasti aku tolong kamu di dunia lagi. Walaupun orang lain benci kamu, tapi aku bersama-sama kamu. Ayat dipanggil pujukan kepada Nabi, pujukan kepada orang-orang yang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Tetapi golongan ini untuk siapa? Untuk yang mengaji Quran, faham Quran dan menyebarkan kepada orang lain. Itu guna pakai. Selain ini Allah tak akan tolong. Allah kata, aku pasti tolong orang yang terlibat dengan perkara ni. Yakni orang yang mengaji Quran, faham Quran dan menyebarkan Al-Quran, yakni mengajak orang-orang lain pada Al-Quran dan Sunnah. Tanpa tiga perkara ini, tidak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, untuk pertolongan dunia ini tidak dititik berat sangat. Pasal ayat ini nak penting lagi, ayat ini tekankan pentingnya pertolongan Allah di hari akhirat. Pentingnya dunia ini tak ke mana pun. Kita umur 60, umur 70, berapa lama lagi kita nak hidup? Tak seberapa nak hidup dah. Maka kalau Allah tak tolong dunia pun tidak ada, bukan menjadi masalah yang besar. Cuma kita risau ialah wa yauma yaqumul ashhad, bila kita pergi ke hari akhirat, kita akan baca apa-apa kesalahan kita masa dunia. Ketika itu kita penting pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 52 tu Allah huraikan
pentingnya kita takut dengan Allah, mengharapkan pertolongan Allah di alam akhirat. Itu lebih penting. Pasal masalah yang besar ialah masalah api neraka di hari akhirat akan bakar kita. Itu masalah-masalah yang paling takut. Sekadar masalah dunia ini tidak ada apa pun. Sekadar paling teruk dunia hanya mati saja, hilanglah. Selesailah masalah kita di dunia. Tapi masalah hari akhirat akan kekal selama-lamanya. Kalau kita pilih derita, maka deritalah selama-lamanya. Maka memandangkan pentingnya hari akhirat, ayat 52 Allah wujudkan ayat huraian kepada hari akhirat. Yauma la yanfa'u zalimin, pada hari akhirat tersebut la yanfa'u zalimin, tidak berguna untuk orang-orang yang zalim. Siapa dia orang zalim? Kalau ikut tafsir Ibnu Katsir, zalim di sini ialah orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia syirik? Dia syirik kerana Allah dalam ayat Al-Quran, Allah kata, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Jangan kamu menyeru perkara-perkara lain selain daripada Allah. Yang kamu seru, tapi kamu pergi seru juga. Jangan kamu bertawassul untuk berdoa dengan Allah, minta dengan Allah, tapi kamu bertawassul juga. Jangan kamu buat perkara-perkara khurafat, kamu buat juga. Jangan kamu buat perkara-perkara bid'ah, kamu buat juga. Jangan kamu pentingkan dunia, pentingkan akhirat, kamu pentingkan dunia juga. Atas perkara-perkara itu, orang yang zalim, maka golongan ini Allah kata, pada hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, la yanfa'u zalimin, tidak akan berguna orang-orang yang zalim, yakni orang yang syirik pada Allah, ma'ziratahum, sebarang dalihan dia. Dia berdalih lah macam mana, dia merayu lah macam mana pun tidak akan berguna pada hari itu. Ini yang takut kita ni. Kalau kita pergi ke sana, rupa-rupanya amalan kita tidak terima, kerana segala amalan kita Allah tak redha, Allah tak. Pasal apa bercanggah dengan Al-Quran? Kenapa bercanggah dengan Al-Quran? Tak faham Quran. Quran hanya baca saja, tak dengar si kata-kata Allah, larangan-larangan Allah, maka kita beramal mengikut apa yang kita sedap saja, mengikut apa kita rasa saja. Bukan setakat dalihan tak terima, riwayat yang tak terima, tapi ketika hari itu walahumul la'natu walahum su'uddar, hari itu Allah laknat, Allah ganti rahmat dia dengan laknat. Allah melaknat, Allah menyiksa golongan ini, dan Allah akan walahum su'uddar, tempat tinggal dia ialah seburuk-buruk tempat tinggal dan kekal selama-lamanya. Ngeri semoga Allah jauhi kita. Maka tempat dia Allah laknat dia, malaikat laknat dia, dan humban dia tempat tinggal yang seburuk-buruk tempat. Yakni siang, malam, pagi, petang akan dibakar dengan api tanpa rehat sesaat pun. Ayat yang kita baca semalam, merayu dengan Allah, macam mana pun Allah tetap tak akan layang dia. Itu ayat yang ke-52. Jadi puncanya, kenapa punca Allah hukum neraka Jahannam selama-lama ini? Maka Allah buat ayat yang 53, iaitu walaqad ataina Musal huda wa awrathna bani Israilal kitab, dan sesungguhnya kami telah memberikan Nabi Musa kitab hidayah, petunjuk, dan kami berikan kaum Bani Israel mewarisi kitab Taurat. Ini dipanggil apa benda ni? Cuba kita berfikir, nasuh kita mudah faham. Bila kita baca terjemahan, kita fikir. Allah kata, aku turunkan kepada Nabi Musa Al-Huda, yakni kitab hidayah. Dia nak dipanggil sini hidayah saja. Tapi hidayah daripada mana? Daripada kitab hidayah, yakni kitab Taurat. Allah cerita, aku bagi kepada Nabi Musa kitab hidayah, ini kitab Taurat, dan aku pilih umat Nabi Musa mewarisi kitab tersebut. Dua perkara di sini. Ini dipanggil ayat dalil nakli. Allah nukilkan cerita Nabi Musa, dan Allah anugerahkan kitab kepada umat Nabi Musa. Jadi dalil nakli, kisah Nabi Musa, dan kisah Allah turunkan kitab untuk umat Nabi Musa. Dalil nakli, dalil nukilan, Allah ceritakan untuk apa? Untuk kita mengambil pengajaran. Untuk kita mengambil pengajaran bahawasanya nak dapat hidayah,
umat Nabi Musa dahulu pun, wahai Muhammad, aku bagi kitab dengan dia, yakni kitab Taurat. Nak dapat hidayah aku cara mana? Baca, faham, amal dengan kitab hidayah. Maka untuk apa ibrah kita? Untuk kita umat akhir zaman ini, hidayah Allah tak akan diberi kecuali kita baca Quran, faham Quran, ambil kata-kata Allah tersebut dalam Al-Quran, barulah dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama tu. Yang kedua, wa awrathna bani Israel, kami wariskan. Apa dia? Bani Israel, kepada Bani Israel Alkitab, kitab tersebut kami waris setelah Nabi Musa mati, wafat, maka kitab tetap hidup balik. Kekal. Aku bagikan kitab tersebut untuk diwarisi oleh umat dia. Apa dia untuk kita? Ibrah untuk kita. Ibrah untuk kita sama je. Allah nak cerita ke wahai umat akhir zaman, aku lantik Nabi Muhammad untuk baca kitab-kitab aku, yakni kitab Al-Quran. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kitab tersebut aku akan waris kepada semua sekali umat-umat Islam. Jadi bagaimana kita pewaris kitab? Ikut tafsir, nak waris kitab ini ialah orang yang pegang kitab tu. Bukan setakat waris kitab ini, ambil kitab, letak rumah dia, baca saja. Bukan. Waris kitab ini ialah orang baca Al-Quran, bertalaki Quran tu. Macam kita buat ni. Baca Quran, faham apa arahan Allah dan amal dengan dia. Barulah menjadi pewaris. Sebagaimana orang kita mati, pewaris dapat harta, dapat kereta, dapat tanah. Takkan simpan saja harta tersebut. Menjadi waris dia ialah dia guna harta tersebut. Maka disitulah hikmah untuk kita. Kalau dapat Quran saja, simpan Quran saja, bukan waris kitab daripada Nabi. Dan Nabi tak ada waris dinar, tak ada waris sebagai harta. Waris Nabi, warisan dia? Hanya kitab Al-Quran saja. Jadi kita mengaku janji kita ni ikut sunnah hari-hari. Oh, saya ikut sunnah, mengaji ikut sunnah, tapi Al-Quran tidak ada minat kita nak belajar memahami Al-Quran. Itu tipuan di mulut dia. Mulut aku ni, aku ikut sunnah, tapi waris Nabi tadi tak ambil. Apa dah sekarang ni? Kebodohan. Kita ni panggil kebodohan. Kita baca, kita adalah orang yang bodoh. Pasal apa? Tak nak ambil peluang mengaji, memahami dan beramal dengan arahan-arahan Allah tersebut. Lepas tu ayat yang ke-54. Hudan wa zikra li ulil albab. Hudan. Kitab hidayah tersebutlah merupakan hudan. Apa hudan? Hidayah. Apa dia hidayah? Hidayah ni nak tahu kita ni berada di jalan betul ke jalan yang salah. Tahu, nak buat salah, ini hidayah. Hidayah daripada Al-Quran. Maknanya kitab Taurat ada dua perkara dalam ayat ini sebagai hidayah untuk kita, mengajak kita kepada kebaikan, menunjuk kita jalan yang betul. Yang kedua, wa zikra, memberi peringatan. Dua tugas Al-Quran, dua tugas Taurat sama, dua perkara sedang kaitkan dengan Al-Quran. Memberi hidayah, yakni menunjukkan jalan yang mana yang betul, jalan yang mana yang salah. Yang kedua, wa zikra, memberi peringatan. Bagaimana cara kita dapat peringatan? Adakah kita dapat peringatan daripada kita baca saja Quran? Tak mungkin. Orang yang hanya baca saja Quran, amat sikit saja chances untuk dapat peringatan. Pasal apa? Dia tak faham apa yang dibaca. Tapi Allah kata Al-Quran wa zikra, maknanya peringatan untuk tengok adakah amalan-amalan kita betul ataupun amalan-amalan kita tak betul. Hidayah, adakah jalan kita betul atau jalan tak betul. Zikra, adakah amalan-amalan kita Allah terima ataupun Allah tolak. Ini saja kitab yang nak tunjukkan. Tapi pasal kita tak faham, kita baca saja, maka kita tak nak ambil pengajaran. Orang yang tak nak ambil pengajaran ayat lain, Allah hukum dia dengan letak syaitan. Apa dah?
Orang yang malah memahami Al-Quran ini, Allah akan hukum dia dengan letak syaitan. Itu yang kita bela syaitan itu. Ya, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Orang yang tak nak mengaji, memahami pengajaran Al-Quran, maka dia tak dapat wa zikra ini. Maka Allah hukum dia dengan letak syaitan bersama-sama dia. Liulil albab. Liulil albab. Inilah liuli dimiliki oleh orang-orang yang waras. Orang yang nak mengaji tadabbur, dapat hidayah Allah, dapat peringatan. Orang ni lah orang yang cerdik, orang yang bijak. Lawan dia, orang yang bodoh. Jadi orang yang tak nak mengaji Quran, memahami Quran adalah orang yang bodoh. As-sufaha lawan dia. Ataupun al-jahilun, orang yang jahil ataupun orang bodoh, ialah orang yang tak nak ambil pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berat kita ni. Terkena semua kawan-kawan kita yang tak berminat nak bertadabbur ayat-ayat Allah. Dia ialah orang yang bodoh. Dia ialah orang yang jahil. Pasal apa? Tidak ada wahyu, tak faham wahyu Al-Quran. Hudan wa zikra li ulil albab. Dia tak beramal dengan ayat-ayat ini. Dan dia beramal dengan benda-benda yang salah. Bila kita cerita dengan dia, ajar dengan dia, dia kata kita tak betul, dia label kita berbagai-bagai golongan, maka mereka akan boikot, mereka akan marah dengan kita. Maka Allah faham keadaan ini. Allah amat mendengar, Allah amat melihat suasana orang yang membantah, orang yang mengaji Al-Quran, orang yang buat perkara-perkara kesyirikan. Maka Allah akan nampak, maka Allah pujuk. Ayat 55 juga merupakan ayat tasliyah, ayat pujukan kepada orang yang terlibat dengan Al-Quran. Nabi dahulu pun baca ayat-ayat Al-Quran, maka orang tolak dia, maka Allah pujuk dia, iaitu fasbir inna wa'dallahi haqqa. Maka wahai Muhammad, dah telah mendengar dah aku cerita perkara kamu. Nabi Musa pun aku cerita benda yang sama. Nabi Musa pun aku turunkan kitab Taurat, kaum dia tentang dia. Dan kamu pun aku turun kitab Al-Quran, kaum pun akan menentang kamu. Tapi sabar, fasbir, bersabarlah saja. Selagi mana kamu membaca ayat-ayat Allah kepada umat-umat kamu, inna wa'dallahi haqq, janji Allah pasti benar. Inna, sungguhnya, wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah pasti benar. Apa janji Allah tadi? Allah akan tolong. Allah akan tolong di dunia, tolong di hari akhirat. Jangan risau wahai Muhammad. Adakah ini untuk Muhammad saja? Bukan. Untuk kita yang zahir, untuk kita yang berikrar, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berjanji berikrar bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Tetapi kalau kita tak nak ambil pengajaran pada sini, hanya ikrar di mulut sahaja. Jadi wahai Muhammad, bila orang tak suka dengan kamu, orang benci dengan kamu, orang tuduh kamu gila, orang tuduh kamu sesat, wahai pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang terlibat dengan Al-Quran, yang menyebarkan ayat-ayat Al-Quran, sebahagian besar manusia akan tuduh kamu sesat, tuduh kamu berbagai-bagai fahaman. Bersabar saja. Inna wa'dallahi haqq, janji Allah untuk tolong kamu di dunia dan hari akhirat pasti benar berlaku. Dan apa cara kamu bila orang kutuk kamu, orang hina kamu, orang label kamu dengan berbagai-bagai bentuk? Apa telah kamu? Wastaghfir li dzambika, istighfarlah saja, untuk beristighfar saja, istighfar. Wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampunan untuk dosa-dosamu. Itu je ubat dia. Ubat dia, orang tak suka kita, orang benci kita, orang malah belajar sebagaimana majlis-majlis ilmu kita, Allah suruh istighfar. Wastaghfir li dzambika, maknanya mohon ampunan untuk dosa-dosamu. Timbul pertanyaan lah. Timbul pertanyaan pasal ayat ini mula-mula diturun pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi berdosa yang perlu Nabi beristighfar? Timbul soalan macam itu. Adakah Nabi berdosa yang menyuruh dia beristighfar? Dalam ini dua pandangan tafsir. Tafsir yang pertama ialah Nabi, seluruh ulama mengatakan Nabi tidak berdosa. Nabi maksum. Mana-mana Nabi maksum tak berdosa, tapi kenapa suruh dia beristighfar? Walaupun dia tidak berdosa,
dalam tindak tanduk dia ada dipanggil khilaf aula. Ada perbuatan terbaik bagi Allah, tapi Nabi buat yang baik juga bagi rasa Nabi. Bukan salah, tapi khilaf yang terbaik. Sebagaimana Nabi kisah abasa wa tawalla, bila si sahabat Nabi yang buta tersebut nak pergi mengaji, wahai Muhammad ajar aku, Nabi berpaling pada muka dia, maka Allah menegur. Begitu juga dengan surah At-Taubah, Allah menegur Nabi kerana Nabi memberi keizinan kepada orang munafik untuk tidak berperang. Allah tegur Nabi. Banyak dalam ayat Al-Quran Allah menegur Nabi. Bukannya kerana Nabi berdosa, bukan. Pasal Nabi ijtihad benar betul, tapi yang terbaik ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ayat ini untuk kita. Kita tak menyampaikan ayat Allah kepada orang. Kena istighfar. Pasal berdosa kita. Kita mengajar. Kita bagi tahu orang, kita mengajak orang, mari pakat-pakat mari dalam majlis ilmu. Orang tak mari, pun kita kena beristighfar juga. Pasal apa? Itu pun takut-takut kita dikhawatiri, kita ada dosa-dosa kita yang menyebabkan Allah tak bagi hidayah pada orang untuk datang dalam majlis ilmu kita. Maka ini untuk umat dia, Dan Nabi pun setiap hari Nabi kata, aku tak pernah beristighfar paling kurang pun 70 kali sehari. Nampak tak? Kita berapa kali sehari kita beristighfar? Tanya kita lah. Kita mengaji sunnah ini, kalau kita tak buat zikir pagi petang, parahlah kita. Tak cukup 70 kali tu. Tetapi Alhamdulillah, bila kita mengaku kita sunnah, kita dah beramal zikir pagi dan zikir petang. Dalam zikir pagi dan zikir petang ada istighfar sebanyak berapa kali? 100 kali untuk pagi. Petang tak ada, petang tasbih. Pagi sekurang-kurangnya kita dah buat dah 100 kali sehari kita beristighfar. Maka memenuhi tuntutan ini. Pasal kita dah mengaji sunnah, kita buat zikir pagi, zikir petang, zikir lepas solat, ada semua ada istighfar. Lepas tu yang kedua, wasabbih bihamdi rabbika, dan kamu juga bertasbih kepada Allah untuk memuji Allah. Ini pun kita pun alhamdulillah, bila kita ini mengaji sunnah, kita ada zikir pagi petang, 100 pagi, 100 petang kita dah selalu buat Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi wa bihamdih 100, Subhanallahi wa bihamdih 100 petang, 100 pagi. Alhamdulillah, kita dah buat dah pun. Lepas asar tadi, kita dah buat dah. Maka 200 satu hari kita dah memenuhi tuntutan dalam sunnah ini. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi, pada petang, wal ibkar, dan pada pagi. Lepas petang kita buat 100 Subhanallahi wa bihamdi, pada pagi wal ibkar 100 Subhanallahi wa bihamdi. Selesai. Selesai tuntutan ini untuk kita. Maka bersabarlah wahai hamba dengan beristighfar dan bertasbih tadi. Pasal itu saja untuk Allah tingkatkan darjat kamu, dan pastikan Allah akan tolong kamu bila kamu pergi jumpa dia pada di hari akhirat nanti. Bila pergi di hari akhirat nanti, Allah tanya apa amalan-amalan kita atas dunia ini, maka di situ kita cerita A hingga Z. Setiap satu amalan kita akan ceritakan di depan Allah Subhanahu wa taala, dan tak boleh tipu. Pasal apa? Akan menjadi saksi. Itu asyhad tadi, menjadi saksi semua tadi. Maka di situlah kita akan bercakap. Jadi bila kita terlibat dengan Al-Quran, terlibat dengan sunnah, maka Allah akan membantu kita sebagaimana ayat yang tadi. Alhamdulillah, semoga Allah memberi pilihan kepada kita terlibat dengan Al-Quran. InsyaAllah Allah akan membantu kita. Jadi itu ayat tasliyah, dipanggil ayat pujukan. Ayat pujukan untuk golongan-golongan yang terlibat dengan penyebaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah selesai urusan sebar, maka kita perbanyakkan istighfar dan perbanyakkan tasbih untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Istighfar untuk kita, tasbih untuk Allah Subhanahu wa taala, menyucikan kita dan menyucikan Allah. Ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi
Fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Tuhanmu dengan tidak berdasarkan sebarang bukti yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan perasaan mahukan kebesaran, kesombongan, kedengkian, kemahuan yang mereka tidak sekali-kali akan dapat mencapainya. Oleh itu, mintalah perlindungan kepada Allah dengan a'udzubillah, istaibillah. Sesungguhnya dialah jua yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat ini apa dia ayat ni? Allah kata, orang yang berani apa dia? Memperdebatkan, menolak ayat-ayat Allah. Ialah orang yang berani ayat Allah ini ialah orang yang pada tidak ada sebarang dalil. Orang yang berani tak belajar Al-Quran, orang yang berani membuat perkara-perkara bercanggah dengan Al-Quran, maka orang ini Allah kata orang yang tidak ada sebarang dalil, dia menggunakan akal dia sahaja, menggunakan akal dia sahaja, dan dalam dada mereka ialah tidak ada perkara lain melainkan hanya kesombongan dan kedengkian saja. Itu je punca dia. Maka untuk mereka, dalam dada mereka ada kesombongan. Sombong dengan apa sombong ni? Sombong dengan, bukan sombong tengok sama manusia, sombong dengan orang baju baru ke, beli kereta baru dengan sombong. Bukan sombongnya tu. Sombong dalam Al-Quran ialah sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat kita, Allah buat langit untuk kita, Allah buat bumi untuk kita, Allah bagi rezeki untuk dengan Z Allah buat kita. Tiba-tiba kita ni Allah turunkan Al-Quran untuk kenal Allah pun kita tak nak. Itu sombong. Itu hak ialah Al-Quran. Allah nak memperkenalkan Al-Quran dia kepada kita yang ni, aku ada kudrat, aku ada ilmu wahai hamba, aku buat kamu, aku jaga kamu, aku urus takbir kamu, aku maha mengetahui segala-gala kamu. Tapi aku nak cerita kenalkan diri aku ini dalam kitab aku je. Tapi tiba-tiba hamba, kamu tak nak kenal aku menerusi kitab-kitab aku. Itu sombong. Sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan Al-Quran dia, tapi kita tolak kitab-kitab Al-Quran dia. Bukan tolak ayat, bukan tolak Al-Quran, tolak makna Al-Quran. Allah cerita kebesaran dia, Allah cerita sekian-sekian, tapi kita buat amalan lain daripada yang Allah suruhkan, yang Allah titahkan, lantaran kita tak faham Al-Quran. Itu sombong. Itu baru maksud sombong di sini. Illa kibrum mahum bibalighi, dalam sombong dalam dada mereka yang sepatutnya manusia ini tiada kesombongan pun. Tak ke mana pun bibalighi, tak ke mana pun sombongan manusia. Pasal apa? Manusia hanya hamba. Hamba ini pusing macam mana pun dia tetap hamba. Ikut Allah nak buat macam mana pun, tapi manusia kamu sombong. Itulah cabaran Allah Subhanahu. Sombong manusia tak ke mana. Jadi untuk elakkan kita berdepan dengan golongan-golongan yang tak mengaji ini, iaitu orang yang innalladzina yujadiluna fi ayatillah, iaitu orang-orang yang sombong dengan Allah kerana tak nak belajar ayat-ayat Allah. Untuk berhadapan dengan golongan ini tidak ada dalil, diberdasarkan agak-agak saja. Untuk kita berhadapan golongan ini satu saja. Pasal apa? Pasal mereka ini dipengaruhi oleh syaitan sebenarnya. Syaitan ada bersama-sama dengan mereka. Lantaran mereka tak faham Al-Quran, maka syaitan bersama-sama mereka. Maka Allah kata, cara mana nak berhadapan, nak mengelakkan kita terlibat pemalas macam mereka, nak terlibat kita tak bersama-sama dengan mereka, Allah kata satu cara saja. Fasta'iz billah. Fasta'iz billah, maka mohonlah perlindungan Allah. A'udzubillah. Itu je cara dia. Cara nak supaya kita tak terikut dengan mereka, cara kita nak menyelamat diri kita tak diselat dengan api neraka seperti golongan-golongan degil ini, maka selalulah kita dengan fasta'iz billah, berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal syaitan saja yang pengaruhi mereka, jin saja yang duduk bersama-sama mereka. Nak mengelak daripada kekuatan jin, nak mengelak daripada pengaruh jin, hanya fasta'iz billah. Nescaya lemahlah anggota-anggota jin yang nak mempengaruhi kita ini. Innahu huwas sami'ul basir, dan Allah maha mendengar.
Allah Maha mendengar apa yang kita berdoa dengan dia, kita lafaz fasta'in billah. Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar, dan Allah Al-Basir, Allah Maha melihat segala tindakan kita. Semua dia Maha. Allah Maha apa Maha sebenarnya? Maha. Maha mendengar. Apa Maha mendengar? Maha mendengar ialah Allah mendengar dan boleh bertindak balas atas apa yang dia dengar kita sebut. Boleh tolong kita, boleh hukum, semua boleh. Pasal itulah Maha. Dia bukan sekat dengar saja, dia boleh bertindak balas. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat-sifat ini ada dalam kitab dia. Cara mana nak kenal dia dengan sifat-sifat ini? Kena baca bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah Allah ceritakan tentang kehebatan untuk menyebar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cerita golongan-golongan yang telah mengaji ini, golongan-golongan yang golongan-golongan yang degil, itu golongan-golongan zalim, golongan-golongan syirik ini. Dia ni punca dia ialah dia ada perasaan takbur, sombong dalam dada mereka, sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala lantaran mereka tak kenal Allah atau mereka jahil. Maka Allah pun ceritalah adanya kekuatan diri dia, yakni cerita bab ni pak dakwa pada hari akhirat. Allah cerita, wahai hamba, kamu atas dunia susah macam mana, penat macam mana membaca ayat-ayat kami, terlibat dengan ayat-ayat kami, maka itu tidak apa-apa wahai hamba. Pasal apa? Pasal aku menyediakan kamu benda yang penting di akhirat. Apa dia? Nikmat yang paling besar ialah akhirat, bukan dunia. Dunia ini untuk diuji saja, tapi di hari akhirat aku akan bagi syurga yang tidak terhingga. Sabit ayat ini Allah ceritakan hari akhirat pasti ada. Jadi Al-Quran cerita 3 perkara diulang-ulang penting: tauhid, sunnah, akhirat. Lawan dia syirik, bid'ah, dunia. 3 lawan dia. Maka Allah cerita dakwa kepada perkara-perkara akhirat. Tidak ada masalah apa untuk Allah nak adakan hari akhirat. Kebanyakan masyarakat Arab jahiliah, dia tidak percaya adanya hari akhirat. Maka Allah nak cerita hari akhirat tidak ada masalah untuk Allah buat. Itu orang jahiliah tu. Pasal tak ada Quran. Untuk kita orang yang jarang bertadabbur, orang tidak bertadabbur, jadi tidak meyakini adanya hari akhirat. Sebab tu kita takut nak mati. Takut pun tak ikhtiar, takut tipu gitu. Kalau takut yakin dengan hari akhirat ialah orang takut diikuti dengan ikhtiar, baru takut, baru memenuhi tarif takut dan yakin. Nak dapat takut dan yakin, yakni nak dapat takwa, dengar saja hari akhirat, kita akan takut. Oh, risaunya bagaimana kalau aku mati besok? Bagaimana kalau aku mati malam ni? Bagaimana keluarga aku kalau aku mati? Maka bila kita muhasabah diri dengan perkara-perkara ini, maka kita pun buatlah amalan berzikir, beramal, bertambah khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini barulah percaya dengan hari akhirat. Oh, takutnya hari akhirat. Mulut je takut, tapi ikhtiar kita tidak ada nak menggandakan amalan kita. Kalau dulu sekadar buat macam tu je, mendata gerak kita, itu bukan keyakinan kepada hari akhirat. Keyakinan hari pada akhirat ialah makin hari makin kuat, makin hari makin kuat, makin hari makin kuat untuk merapatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal khawatir apa-apa risiko yang berlaku pada hari akhirat. Itulah percaya dengan hari akhirat. Jadi kita ni la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ayat di sini ayat dalil akli untuk Allah mampu mencipta pada hari akhirat. Demi sesungguhnya mencipta langit dan bumi, lebih besar daripada mencipta manusia. Allah nak cerita, wahai manusia, jangan kamu tak tahu. Aku cerita dalam Quran, aku cipta bumi, aku cipta langit. Kenapa wahai manusia? Sebab tu bila kita baca Quran, bila Allah cipta langit, cipta bumi, kita kena ucapkan subhanallah, maha besar Allah, mampu cipta langit, mampu cipta bumi. Tidak ada sebarang kecacatan
pada langit dan pada bumi. Kita kagum dengan penciptaan langit dan pencipta bumi. Dan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan ayat surah Al-Imran tu. Dan Allah cipta langit kita bumi ni bukannya sia-sia. Sebab tu bukan sia-sia. Untuk sia-sia. Sebabnya Subhanaka wa qina azabannar. Maha suci Allah, jauhlah aku daripada azab api neraka jahanam. Itu ucapan-ucapan kita memperbesarkan langit dan bumi ini. Bukan sia-sia dia buat ni, untuk uji kita saja. Maka Allah cerita kat sini, dalil akli dia, wahai manusia, aku nak buat kamu tidak ada apa masalah pun, pasal benda besar, langit bumi pun jauh lebih besar daripada kamu, aku boleh ciptakan. Maka tidak ada masalah apa aku untuk membangkitkan kamu pada hari akhirat nanti. Dalil hari akhirat. Maka Allah nak ceritakan, tidak ada masalah apa untuk aku membangkit kamu di hari akhirat. Aku nak hukum kamu, aku nak cek dosa kamu, aku nak cek pahala kamu. Sikit pun tidak ada masalah. Yakinlah wahai hamba. Pasal apa? Pasal sebesar langit dan bumi pun aku mampu melaksanakannya. Maka akal kita pun fikir, oh subhanallah, maha besar Allah. Lepas tu, wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus solihati wal musii qalilan ma tatadhakkarun. Dan sememangnya tidaklah sama orang yang buta dan orang yang melihat, dan juga tidaklah sama orang yang beriman serta beramal soleh dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi walau bagaimanapun sedikit sangat kamu beringat dan insaf. Allah nak menempelak kita yang tak nak memahami ayat Allah dengan memikirkannya. Maka Allah kata, tak sama orang yang buta dan orang yang melihat. Orang baca Al-Quran tak memikirkan ayat Al-Quran, orang yang buta. Orang yang bertadabbur Al-Quran, orang yang memikirkan tentang Al-Quran, mengambil pengambilan adalah orang yang celik. Nampak tak umpama dia? Tak sama orang yang baca Quran, faham Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, dengan orang yang tak baca Al-Quran ataupun orang yang tak faham Al-Quran. Tak akan sama dua perkara ini. Dan tak sama orang-orang yang beriman serta beramal soleh dengan orang yang melakukan kejahatan. Orang beriman dengan Allah kerana dia baca Al-Quran, dia faham Al-Quran, dia beramal dengan Al-Quran. Dan orang yang amal soleh bila baca Al-Quran dengan kata-kata Allah, dia tahu mana satu amalan yang Allah terima, mana satu amalan yang Allah tak terima. Kalau kita tak mengaji Al-Quran, bab bulan puasa ini, bab infak. Infak amat dituntut dalam bulan Ramadan. Walau bagaimanapun, cuba pergi tanya rumah kasih harmoni. Berapa ramai dalam bulan Ramadan orang Hindu, orang Buddha mari infak harta ke rumah kasih harmoni? Berapa ramai? Bertanya dia. Infak semua nak buat. Amal. Dia kata ini pun amalan baik. Bila kita infak dapat kebaikan. Sama. Tetapi bagi orang yang mengaji Al-Quran, contoh dalam surah Al-Baqarah, 8 syarat-syarat nak infak yang Allah terima infak kita. Pasal apa? Pasal kita baca Quran, faham Al-Quran, kita tahu syarat-syarat Allah nak terima infak kita. Salah satu, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ungkit-ungkit di kemudian hari. Tidak menyakitkan hati orang yang menerima infak. Banyak. Ada 8 syarat-syarat infak yang Allah akan baru terima infak kita. Jadi, kalau kita tak faham arahan Allah dalam ayat Al-Quran, pasal kita tak berdabur Al-Quran, maka infak kita sebiji macam infak orang Cina, orang Hindu, orang Buddha, ataupun orang yang buat pekerja pergi berinfak perkara-perkara baik. Nampak tak hikmah dia? Jadi di sini kita buat sama-sama buat amal, tapi amalan kita Allah tak terima kalau tak mendengar arahan-arahan Allah, tak nak mengambil pengajaran pada ayat Allah Subhanahu. Berbeza dengan orang yang buta, orang yang celik, orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang melakukan kejahatan. Orang jahat buat perkara infak ni, tapi Allah tak akan terima amalan-amalan dia. Maka qalilan ma tatadhakkarun. Tengok ni Allah kata ni, qalilan, amat sikit, cipuk saja orang yang mengambil pengajaran pada perkara-perkara ini. Pasal apa? Pasal kita ni lala leka dalam dunia ni. Kita rasa dunia ini
untuk kita enjoy kehidupan dunia aja. Dan kita ambil perkara-perkara ini nak pergi menemui Allah perkara ini, maka sebagian besar manusia tak nak mengambil pengajaran perkara ini, tak sedar dan tak insaf. Masih lagi rasa malas lagi, dan masih lagi tak nak belajar memahami Al-Quran. Ini punca dia. Pasal syaitan akan pegang peluk erat-erat sesiapa yang nak main mengaji, dia akan tak bagi mari mengaji. Betul lah, sebagian besar telah ditipu oleh syaitan. Dari dakwah dia pada hari dakwah dia ialah dakwah dia tadi ke arah kita dakwah tadi, sebab dia dakwah dia inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Sungguh hari kiamat, hari as-sa'ah tetap datang, cuma dengan lain nama, at-talaq, al-ashhad, semua hari kiamat pasti datang. Ini dakwah dia. Ini dakwah pada hari akhirat. Nak ceritanya hari akhirat pasti berlaku. Allah ulang lagi. Dah berapa kali ulang dah ayat ni. As-sa'ah, at-talaq, al-ashhad. Semua sekali Allah huraikan tentang hari kiamat, hari akhirat. Tengok Allah ulang 2, 3, 4 kali. Jadi kalau kita tak bertadabbur berulang kali, bagaimana nak masuk dalam hati kita perkara-perkara ini? Maka inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha, sungguh pasti datang dan tidak syak, pasal Allah yang bagi tahu. Jadi bila kita baca ayat, kita berdoa lah, amat benar sekali wahai Allah, benar sekali wahai Allah, hari kiamat pasti datang, cuma aku tak tahu tarikh, hanya kamu yang tentukan. Kita kena ucap macam tu, subhanallah, ucap itu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi walau bagaimanapun, walakinna, tengok walakinna, dan akan tetapi, aktsarunna, sebahagian besar manusia, sebahagian besar, la yu'minun, tidak beriman dengan hari akhirat. Tengok, Allah kata kita tidak beriman dengan hari akhirat, sebahagian besar tak beriman. Tapi kita kata, mana boleh saya Islam, saya mengucap. Itu ucapan itu mulut. Sekiranya kita tidak terlibat dengan yakin dengan hari akhirat ini, kita termasuk golongan hanya lafaz di mulut saja. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Allah nukilkan orang yang baca Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Sebahagian manusia akan mengata, kami telah beriman dengan Allah, kami beriman dengan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman, mulut je beriman. Pasal mereka tidak beriman dengan hari akhirat sebenarnya. Pasal apa? Pasal ayat ini sebahagian kecil saja yang beriman, sebahagian besar tidak beriman dengan hari akhirat. Pasal kita tak takut. Kalau kita takut kita akan mati besok, pasti malam ini kita tak akan tidur ni, sembahyang tahajud, berzikir, baca Quran. Pasal apa? Pasal kita yakin hari akhirat, hari kematian kita pasti berlaku. Tapi kita didendangkan dengan kawan kita tu, qarin, teman setia kita. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini problem kita. Kita tangguh, tak bangun solat tahajud pun sama. Contohlah, bangun tengah malam. Saya tadi mimpi tengah malam. Mimpi orang tikam perut saya ni, pecah perut, sakit, terus sakit. Bangunlah. Bangun saya istighfar, saya mengucap, baca ayat kursi kononnya. Baca lah. Takut sangat. Pukul 3.30. Saya pun pergi bilik air, pergi buang air kecil. Tetapi tengok koren. Sudah buang air kecil, dah istighfar, ambil air wuduk, saya tidur balik. Nak tunggu solat tahajud pukul 5 pagi atau pukul 4.30 pagi. Sepatutnya ketika itu segerakan. Pasal apa? Tak yakin dengan adanya hari akhirat. Ada akhirat dua. Satu akhirat kiamat, satu kematian kita. Bagaimanakah saya mati ketika itu? Bagaimanakah saya betul-betul mati ketika itu? Tak takut. Ini persoalannya. Ini persoalan keyakinan dengan sama ada kematian kita ataupun hari akhirat hanya
Di mulut, pasal apa? Pasal syaitan datang membisik dengan kita, mengindahkan atas perkara-perkara dunia. Kita seronok sangat boleh tidur. Oh, seronoknya tidur dengan kain selimut, dengan pasang ekor. Seronok. Pasal apa? Pasal kita menyintai dunia. Dahlah bulan Ramadan, sepatutnya orang lain bertahajud, baca Quran, berzikir, tapi kita tarik selimut tebal. Pasal apa? Seronok dengan keindahan dunia. Keindahan dunia ini bukan sekadar cari duit, bukan. Keindahan dunia ialah kita leka dengan suasana keseronokan keindahan. Mungkin kita relax kedai kopi, tidur, rehat, baring atas kursi. Itu keseronokan dunia. Syaitan yang memandang indah atas perkara-perkara dunia. Zuyyina linnas, mengindahkan kepada manusia kecantikan-kecantikan dunia. Sedangkan ini tak ada apa-apa. Pasal apa? Pasal dakwah Al-Quran. Dakwah yang ketiga ialah adanya hari akhirat. Tetapi kita terpengaruh dengan ditipu oleh keindahan dunia. Fil haya. Kalau dunia, Allah cerita biasanya mata, dengan perkataan mata. Mata ini ialah benda keindahan yang amat-amat sedikit, amat-amat sementara. Sebab itu dalam Al-Quran, mana-mana ayat, kalau Allah nak cerita bab keindahan dunia, keseronokan dunia, biasanya Allah akan ikut dengan ayat al-hayatud dunia, mata, dengan keindahan yang amat-amat sedikit, keindahan yang amat-amat sementara. Itu pasal apa? Nak bagi lawan dengan akhirat. Allah nak cerita bab akhirat, maka Allah ceritalah tipuan dunia. Allah nak cerita bab syirik, Allah ceritalah dengan khurafat, dengan taat, bukan. Nak cerita bab syirik, Allah cerita bab tauhid. Nak cerita bab sunnah Rasulullah, Allah cerita bab bid'ah. Ini tiga perkara ini diulang-ulang. Tapi kebanyakan manusia, Allah kata apa? Walakin aktsarun walakin aktsarun nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman, mulut saja beriman macam tu. Jadi ayat 60 ini pengulangan semula. Dah kita baca dah. Ayat 1 hingga ayat 59 dah cerita dah tentang hebatnya Al-Quran. Hebatnya orang terlibat dengan baca Al-Quran, faham Al-Quran, beramal dengan Al-Quran dan menyebarkan Al-Quran. Dan zalimnya, kejamnya orang tak terlibat dengan perkara ini. Allah cerita pula hebatnya dia, cerita kebesaran dia, tentang kudrat dia, cerita segala-galanya. Maka ayat yang ke-61 ni, 60 ini, Allah ulang balik dakwah surah fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Takut-takut kita terlupa. Ulang balik maka kita boleh baca baliklah. Wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Jadi kita ambil ayat ni, sebelum doa kita baca ayat ni. Tengok kita ni, pandai-pandai reka ayat. Nak berdoa, baca ayat ni. Ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Barulah alhamdulillah rabbil. Kita mula mencari kaedah-kaedah macam itu. Sedangkan Allah nak cerita ini ialah pengulang i'adah dakwah daripada ayat yang 14 tu dulu. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ada hajat, minta dengan aku. Ada masalah, bagi tahu aku. Nescaya aku akan tolong kamu. Seru minta doa dengan aku penuh keikhlasan. Jangan kamu takut dengan perkara-perkara lain. Bila kamu buat begini, pasti ramai masyarakat akan benci kamu. Pasal apa? Pasal kamu mentauhidkan aku, mereka tak mengaji kitab aku, mereka menjadi ahli syirik, mereka buat khurafat, mereka buat tawasul. Yang kedua, pasal mereka tak baca kitab aku, mereka tahu kitab aku, mereka tak yakin dengan akhirat, mereka suka dengan dunia. Yang tiga, pasal apa? Pasal mereka tak kenal Rasul. Mulut saja wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mulut saja bersaksikan Rasul itu Rasul Allah, tapi segala amalan-amalan Rasul dia tak baca kitab aku, dia tak faham kitab aku, maka dia buat perkara-perkara bid'ah. Atas perkara itu, walau karihal kafirun. Bila golongan-golongan ini dengar makna ayat-ayat Allah yang bercanggah dengan, mereka suka dengan dunia, mereka suka dengan bid'ah, mereka suka dengan tawasul ataupun perkara khurafat,
maka bercanggah dengan amalan dia, maka dia marahlah. Itu punca dia. Punca dia marah kerana dia tak nak ayat-ayat Allah bercanggah dengan amalan-amalan dia yang tak sama dengan arahan Allah. Itu punca dia. Maka Allah ulang, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenakan doa permohonan kamu. Tengok, ini jaminan Allah untuk orang betul-betul ikhlas untuk dia. Bukan semua yang terlibat dengan ketiga-tiga perkara tadi. Pentingkan akhirat, nak sunnah, nak tauhid, baru Allah doa dengan dia ikhlas, baru dia kabulkan semua permohonan kita. Wala bagaimanapun, innal ladzina yastakbiru, sesungguhnya orang-orang yang sombong an ibadati, takbur daripada beribadat kepadaku, takdir daripada nak buat suka dunia, nak buat bid'ah, nak buat syirik tadi, ibadati, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Itu je. Ini takhwif ukhrawi, ayat takhwif ukhrawi. Orang yang tak buat tiga-tiga perkara tadi, tak belajar berulang kali dakwah Al-Quran, penting ini, maka Allah kata, golongan ini, hamba-Ku ini, sayadkhuluna, masuklah mereka semua jahannam dakhirin. Maka bila Allah sebutkan macam itu, ancaman Allah macam ini, maka ayat 61 kita baca besok pula pengulangan dalil. Bila ada pengulangan dakwah, ada pengulangan dalil, nak membuktikan kenapa kita nak dengar kata-kata Allah. Nak dengar kata-kata Allah, Allah akan memperkenalkan diri dia, kudrat dia, ilmu dia, dan semua sifat-sifat Allah. Jadi bila Allah nak kenalkan sifat-sifat dia, kehebatan dia, kudrat dia, iradat dia, ilmu dia, bila kita tak faham ayat Allah, kita tak kenal. Bila kita tak kenal, kita tak mengucapkan subhanallah, mensucikan Allah. Bila kita tak ucap mensucikan Allah, maka akidah kita, amalan kita tak sama dengan kehendak dia. Pasal tak yakin dengan kebesaran dia, tak yakin dengan dia maha ilmu, tak yakin dia maha kudrat, tak kenal dia. Bila tak kenal dia, maka kita telah masuk kategori menolak ayat-ayat Allah. Kita kata marah, mana dia ni nak temberang kita. Bila kita tolak ayat-ayat Allah, daripada kecil hingga tua ni, tak pernah sekali kami tolak Al-Quran. Itu tafsir dia. Tafsir tolak Al-Quran pasal dia anggap Quran ini terima seadanya. Bila ada Quran kat rumah kita, baca Al-Quran. Tapi kita tak fikir selapis lagi, iaitu kalau kita berakidah, kalau kita buat amal tak sama dengan kehendak Allah dalam Al-Quran dia, kita menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berat ke ini? Maka satu lagi dia kata, orang yang menangguh-nangguh, orang yang tidak ada ikhtiar nak dapat dengan ayat-ayat Allah, termasuk orang yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi betullah dalam Al-Quran banyak kali Allah ulang ahli neraka jahanam ialah orang yang tak peduli dengan Al-Quran. Dimasuk sabit dengan masuk neraka jahanam orang yang ala kadar dengan ayat-ayat Al-Quran. Ala kadar takut kita termasuk ala kadar. Bila kita ala kadar dengan Allah, ala kadar dengan ayat-ayat Allah, ala kadar dengan tuntutan untuk memahami ayat Allah, dikhawatiri Allah juga ala kadar dengan kita. Allah tak peduli dengan kita. Ini takut. Bila Allah tak peduli dengan kita, maka kita termasuk ayat-ayat yang Allah kata. Ayat pertama tadi, iaitu apa dia? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sungguhnya aku akan menolong rasul-rasulku dan menolong orang-orang yang nak ikut rasulku. Wa yauma, di atas dunia lagi, yang pentingnya, wa yauma yaqumul ashhad, menjadi saksi di padang mahsyar. Ini yang kita takut. Takut bila kita ala kadar dengan Allah segala dosa-dosa gitu tu akan menjadi saksi golongan-golongan pendosa, maka ketika itu akan nyayalah kita. Bila kita tak peduli, Allah ala kadar, Allah tak akan beri syafaat dengan kita. Tetapi bila kita peduli dengan Al-Quran, bertukar lumur dengan Al-Quran, insya-Allah wa yauma yaqumul ashhad, ada saksi-saksi dilalukan
kitab amalan kita, maka lalu saja, maka Allah tak akan tanya. Allah tak akan tanya A hingga Z perbuatan lampau, perbuatan kejahatan kita. Pasal apa? Pasal Allah akan bagi rahmat. Wa yauma yaqumul ashhad, nanti dah. Wa yauma yaqumul ashhad, Allah akan jaga kita untuk di pada mahsyar nanti, pasal kita peduli Al-Quran, kita peduli sunnah, kita peduli tauhid, kita peduli akhirat. Ada perkara-perkara ini, barulah Allah peduli dengan kita. Semoga Allah pilih kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, jemaah kita semua akan menjadi peduli Allah dan akan mendapat pengampunan, dapat syafaat bil izni daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.